Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk tugasan berkumpulan JMGA 3013, kami akan membentangkan tajuk kajian kes mengenai punca stres di kalangan masyarakat khususnya pekerja atau kaki tangan kerajaan serta kesan kepada masyarakat dan alternatif untuk memperbaiki keadaan ini. Saya Hafizi B. Azmi, nombor matrik 282653. Mari kita tengok apa itu stres. Stres menurut Kamus Dewan edisi keempat adalah keadaan resah, tegang, cemas akibat tekanan mental ataupun fizikal. Stres juga menyebabkan kualiti kehidupan akan terjejas. Selain itu, stres juga jika berlaku secara sederhana dan ianya dianggap mampu untuk memotivasikan diri. Muhammad Syaiful et al. Menyatakan bahawa peratusan rakyat di Malaysia yang mengalami stres dan tekanan di tempat kerja pula adalah pada kadar 6.0% sehingga 71.7%. NIOSH adalah satu agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia menyatakan bahawa stres dan tekanan kerja memerlukan perhatian dan akan menyebabkan kurangnya produktiviti pekerjaan. Namun begitu, sebagai seorang pejabat awam, kita tidak akan terlepas dari tekanan atau stres kerana kita perlu bergerak seiring dengan dasar dan kehendak kerajaan dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang pejabat awam ataupun pekerja yang berkhidmat di sektor kerajaan. Latar belakang kajian. Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji punca stres di kalangan masyarakat khususnya pekerja atau kaki tangan kerajaan serta kesan kepada organisasi dan masyarakat serta alternatif untuk memperbaiki keadaan ini. Zafir dan Fazilah menyatakan bahawa stres atau tekanan dalam bekerja ini terjadi apabila keperluan pekerjaan itu tidak sepadan dengan kebolehan, sumber dan kehendak pekerja. Masalah stres dan tekanan ini juga memberikan impak terhadap kesihatan individu yang menghadapinya. Tahap kesihatan pekerja akan terjejas dan akan berlaku beberapa komplikasi atau penyakit seperti migrain, gastrik, tekanan darah tinggi, insomnia dan beberapa penyakit lain. Seterusnya, mari kita lihat tentang penyataan masalah. Beban tugas juga bertambah serta tekanan dan stres yang dihadapi oleh masyarakat khususnya pekerja yang berada di sektor perkhidmatan awam semakin hari dapati semakin bertambah. Longgokan kerja dan kerena birokrasi di jabatan ataupun tempat kerja menjadi salah satu penyumbang kepada stres ataupun tekanan dalam bekerja. Selain itu, kehendak pelanggan dan juga ketua organisasi iaitu ketua jabatan pada masa yang sama perlu ditunaikan. Ini juga salah satu faktor yang menyumbang kepada stres kepada pekerja ataupun pejabat awam. Selain itu, suasana persekitaran tempat kerja yang tidak kondusif juga turut menjadi faktor ataupun penyebab berlakunya stres dan tekanan kepada seseorang pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rajihah binti Samsudin, pemegang nombor matrik 282673. 4.0 persoalan kajian. Pertama, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya stres kerja dalam kalangan pekerja? Kedua, apakah kesan stres kerja kepada individu dan organisasi? Ketiga, bagaimanakah cara untuk menangani stres kerja dalam kalangan pekerja dan dalam organisasi itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Idah binti Osman, nombor matrik 282499. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai objektif kajian. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti tahap tekanan kerja yang menjadi punca dan tahap tekanan stres dengan pihak atasan atau rakan sekerja yang boleh menyebabkan seorang pekerja itu sukar untuk menghadapinya. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti jika terdapat masalah-masalah disiplin di kalangan pekerja atasan maupun pekerja bawahan dalam satu organisasi. Yang ketiga adalah untuk mengenal pasti tahap kesihatan mental di kalangan pekerja bagi mengelakkan berlakunya risiko perundungan. Yang keempat adalah untuk mengenal pasti sama ada jika terdapat hubungan di antara masalah sendiri atau keluarga dengan stres di kalangan pekerja. Seterusnya adalah tentang objektif kepentingan kajian. Yang pertama adalah dapat memberi maklumat kepada bahagian pentadbiran dan ketua bahagian pentadbiran yang berkaitan dengan stres di kalangan masyarakat khususnya pekerja atau kaki tangan kerajaan. Yang kedua adalah memahami hubungan stres yang perlu diberikan lebih perhatian dan pengetahuan kepada pentadbiran dalam kalangan pekerja swasta ataupun kaki tangan kerajaan
mengenai kepentingan relatif dalam mengurangkan stres serta dapat membagi kelemahan-kelemahan pengurusan yang sedia ada dalam setiap jabatan tersebut. Yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman tentang punca stres yang akan mendorong kepada pekerja atau kakitan kerajaan bagi mengambil langkah peribadi dalam mengurangkan stres, menaikkan tahap kepakaran dalam suatu kerja mereka yang terlihat secara proaktif dalam meningkatkan persekitaran kerja bagi setiap organisasi dalam erti kata lain, supaya mereka dapat mempengaruhi prestasi kerja mereka ke arah yang lebih berkualiti, sekaligus ia juga dapat memperkemaskan dan mempertingkatkan mutu dalam kualiti kerja. Yang keempat adalah dapat memberi manfaat dan boleh digunakan oleh pihak pentadbir dan pengurusan yang berminat dalam mengkaji punca stres di dalam organisasi tersebut, yang boleh dijadikan sebagai rujukan untuk menangani stres yang dihadapi oleh golongan pekerja swasta ataupun kakitan kerajaan pada masa kini. Seterusnya adalah tentang metodologi kajian. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti di antara punca-punca yang menyebabkan stres dalam mengenal pasti punca yang paling dominan terhadap stres dalam pekerja, dan untuk melihat perbezaan faktor jantina, umur, jawatan pekerjaan serta tempoh pengurusan kerja, tahap tekanan yang dialami di kalangan masyarakat khususnya pekerja atau kakitan kerajaan, serta ia juga membawa kesan kepada organisasi dan masyarakat serta alternatif dalam memperbaikinya. Bolehlah menerangkan metodologi yang akan digunakan dalam bentuk kuantitatif, iaitu dengan menggunakan kaedah tinjauan melalui borang soal sidik yang diedarkan secara atas talian, iaitu dengan menggunakan Google Form. Seramai 25 orang responden sahaja yang telah mengisi borang soal sidik secara atas talian ini. Bahagian A mengandungi soalan-soalan yang berkaitan dengan latar belakang responden seperti jantina, umur, status perkahwinan, jawatan, tempoh bekerja dan sektor pekerjaan. Bahagian B pula terdiri daripada 5 item, iaitu soalan yang berkaitan dengan aspek mempengaruhi kepuasan kerja. Soalan kedua adalah mengenai kepuasan kerja dari segi kepimpinan. Soalan ketiga adalah kepuasan bekerja dari segi pengikrafan. Soalan yang keempat adalah berkaitan dengan kepuasan bekerja dari segi perhubungan di tempat kerja, dan soalan yang kelima adalah mengenai kepuasan bekerja dari segi kemudahan di tempat kerja dalam menentukan tahap stres yang dialami oleh responden ini berdasarkan skala Likert 5, iaitu yang pertama adalah sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga kurang setuju, yang keempat setuju, dan yang kelima adalah sangat setuju. Bahagian C adalah kesan stres kepada pekerja dan organisasi yang mengandungi 2 item, iaitu yang pertama adalah kesan stres kepada pekerja berdasarkan darjah 1, 2 dan 3. Yang kedua adalah kesan stres kepada organisasi seperti yang darjah 4. Ini adalah darjah menunjukkan stres yang memberi kesan kepada fisiologi seorang seperti dalam darjah di bawah. Bahagian D pula adalah alternatif untuk menguruskan stres dalam kalangan pekerja dan organisasi. Itu bahagi kepada 2 item. Yang pertama adalah alternatif untuk mengurangkan stres dalam kalangan pekerja seperti yang ditunjukkan dalam darjah 5, dan yang kedua adalah alternatif untuk menguruskan stres dalam kalangan organisasi yang ditunjukkan dalam darjah 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Terima kasih buat rakan-rakan yang melakukan pembentangan sebentar tadi. Saya Abdul Zafran bin Saiful Amir 282-131. Terima kasih diucapkan dan saya diberi tanggungjawab untuk membuat pembentangan bagi tajuk limitasi kajian. Amnya, dalam kajian yang dijalankan ini kami menghadapi beberapa masalah, di antaranya masalah bagi mencari maklumat berkenaan stres di kalangan penjawat awam maupun swasta. Hal ini kerana apa?
bahan rujukan yang kami perolehi tidak memfokuskan terhadap isu-isu semasa yang melibatkan gejala stres yang dihadapi oleh penjawat awam maupun swasta. Yang kami perolehi hanyalah bersifat terlalu umum dan terlalu terbuka. Dan selain itu juga terdapat beberapa masalah terutamanya dalam pengumpulan maklumat iaitu kaji sidik yang kami jalankan mempunyai masalah. Kerana apa? Responden kekurangan memberi kerjasama dan hanya 50% sahaja menjawab borang kaji selidik ini. Hal ini disebabkan responden mengalami ataupun mempunyai kekangan komitmen hakiki tugas responden. Dan apabila kami menyerahkan borang kaji selidik berkenaan, boleh dikatakan separuh daripada borang kaji selidik yang kami serahkan itu tidak dikembalikan semula. Ini agak memberi masalah kepada kami untuk melakukan kaji selidik. Okey, baik, seterusnya adalah analisis dapatan kajian. Berdasarkan kajian yang dijalankan, memang terbukti bahawa kebanyakan masyarakat di negara ini amnya mengalami gejala stres ataupun menghidap stres maupun tekanan. Hal ini kerana tekanan berkenaan juga mempunyai bebanan yang sangat tinggi. Masalah keluarga juga antara punca ramai penjabat awam mengalami tekanan hidup ataupun stres disebabkan tangga gaji yang tidak sepadan dengan waktu bekerja serta tanggungjawab maupun bebanan kerja. Tugasan yang dimohon selalunya bersifat singkat dan mempunyai kepentingan yang sangat tinggi. Juga antara punca berlakunya tekanan dalam kalangan penjawat awam. Persekitaran pekerjaan juga antara punca seseorang individu itu berada dalam keadaan stres maupun tekanan sehinggakan kemurungan. Sehingga berlaku kita kata episod-episod kemurungan di dalam penjawat awam ini khususnya. Hal ini kerana andai persekitaran pekerjaan yang baik, environment kerja yang sangat-sangat bagus, keadaan organisasi juga akan berlaku sangat-sangat baik dan kelancaran organisasi akan berlaku dengan sempurna. Pekerja juga akan sihat daripada sudut fizikalnya maupun batiniah beliau akan terus cemerlang seiring dengan moto syarikat akan memacu kejayaan syarikat, insya-Allah. 1.0, dua alternatif yang mungkin memperbaiki keadaan dan persekitaran kes tersebut. Pertama, menghadkan masa pekerjaan dengan masa untuk diri mereka sendiri. Ini bermaksud, menurut Kasir 2011, tekanan di tempat kerja boleh berlaku apabila individu terbabit tidak dapat seimbangkan antara masa bekerja dengan masa untuk mereka berehat. Pada amnya, banyak individu menghabiskan masa mereka di tempat kerja berbanding di rumah. Tugasan yang diberikan oleh pihak atasan atau majikan sepatutnya perlu dihabiskan di tempat kerja sahaja dan bukannya perlu dibawa balik untuk disiapkan di rumah. Ini bermaksud individu perlu peka dengan kemahuan mereka serta kemahuan badan dan minda mereka. Sepatutnya pekerja perlu membuat peraturan dan had kerja supaya mereka tidak menyambung sebarang pekerjaan ataupun tugasan di rumah. Misalnya, seperti tidak memeriksa email atau media sosial yang digunakan untuk pekerjaan serta menjawab sebarang panggilan berkaitan kerja pada waktu mereka makan malam atau malam. Apabila individu tersebut dapat seimbangkan antara masa kerja dan masa untuk diri mereka sendiri, maka tekanan di tempat kerja dapat diatasi dengan lebih baiklah. Yang kedua, mendapatkan rehat yang secukupnya. Seperti kita sedia maklum, rehat yang secukupnya dapat memberikan kecerdasan minda dan badan kepada individu dengan sebaiknya. Individu yang tidur secukupnya dapat menghindarkan diri daripada pelbagai penyakit seperti lupa, kurang fokus kepada sesuatu perkara, keingatan lemah, sensitif dan lain-lain lagi lah. Ini bermaksud seseorang pekerja perlu mendapatkan rehat yang mencukupi seperti tidur di antara 7 hingga 8 jam. Tidur yang cukup dapat memberikan kesan yang positif kepada badan pekerja dan bertenaga serta mampu untuk menyiapkan sebarang tugasan dengan masa yang singkat. Bukan itu sahaja, menurut Thomas 2011, tidur yang secukupnya
dapat meningkatkan kecerdasan otak dan sekaligus menyumbang kepada kecerdasan fizikal seseorang pekerja. Jika seseorang individu mendapatkan tidur yang mencukupi, mereka sekaligus dapat berfikir dengan baik untuk mengatasi sebarang masalah dan stres yang mereka hadapi di tempat kerja agar masalah tersebut tidak berlarutan, sehingga memberi kesan negatif kepada kesihatan minda dan fizikal seseorang pekerja. 11.0 kesimpulan. Stres atau tekanan di tempat kerja yang berlaku kepada pekerja, sama ada sektor swasta, kerajaan dan lain-lain lagi, bukan perkara asing di Malaysia. Isu stres atau tekanan di tempat kerja ini merupakan antara salah satu isu penting dan perlu diberi perhatian sewajarnya lah. Ini bermaksud isu stres atau tekanan ini bukan sahaja dapat memberi kesan yang negatif kepada seseorang individu dalam masyarakat, tetapi ini juga dapat memberikan kesan yang buruk kepada sesebuah organisasi. Seperti kita sudah maklum, setiap organisasi di Malaysia sudah semestinya mempunyai visi dan misi yang tersendiri. Visi dan misi ini merupakan antara elemen penting bagi memastikan sesebuah organisasi itu mampu untuk berdaya saing dengan organisasi yang lain. Sebalik, sebuah organisasi yang kuat dan utuh tersebut sudah semestinya mempunyai tenaga kerja yang berkualiti dan mampu berdaya saing. Andaikan jika sesebuah organisasi mempunyai pekerja yang tidak berkualiti kerana menanggung beban kerja yang banyak, sudah semestinya organisasi terbabit akan mengalami kerugian yang besar. Tekanan yang dialami pekerja itu boleh juga jadi disebabkan banyak faktor dan akhirnya dapat memudaratkan diri individu terbabit serta organisasi mereka bekerja. Maka tidak dinafikan lagi, isu stres di tempat kerja merupakan antara isu penting dan tidak boleh dipandang enteng. Itu sahaja pembentangan saya. Teruskan, terima kasih.